Dan dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi ada menyebutkan tentang kelebihan majlis ilmu, di mana Nabi menyebutkan bahawa idza maradtum bi riyadil jannah farta'u, ketika mana kamu lalu dalam satu daripada taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah, kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan riyadil jannah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaquz zikri, itulah halaqah zikir. Al-Imam Atta radhiyallahu taala anhu ditanya, wahai imam, apakah yang dimaksudkan dengan halaqah zikir di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Atta menjawab, yang dimaksudkan halaqah zikri ataupun hilaqah zikri dalam hadis tersebut ialah majlis al-halal wal haram, majlisul halal wal haram, iaitu majlis berkaitan dengan halal dan haram, iaitu cerita tentang hukum hakam, bagaimana kita nak bersolat dengan sah, bagaimana kita nak berzakat dengan sempurna, bagaimana kita nak mengerjakan ibadat-ibadat yang lain secara sempurna. Sebab agama kita ni terbina di atas hukum, terbina di atas syariat, bukan terbina di atas ilmu. Agama kita bukan dibina di atas teka-teki ataupun agak-agak ataupun rasa-rasa, bukan. Rasa-rasa macam ni dah, agak-agak macam ni ikut yang betul, tak. Sebab tu dalam ibadat, kalau kita buat benda tu betul sekalipun, tetapi bukan bersandarkan ataupun bukan berdasarkan kepada ilmu, tetapi berdasarkan kepada perasaan, agak-agak, rasa-rasa, ibadat kita tu tak sah. Dan sebab itu Al-Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat menyebut, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu marduratun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya itu akan ditolak, tak diterima. Bukan sekadar ditolak, bahkan tak diterima. Betul sekalipun, tapi betul tu sebab kebetulan, bukan betul dengan sebab kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu pesan apa tuan-tuan? Dia pesan dekat kita, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Sesiapa yang mempunyai ilmu fiqh tetapi tidak menjalani perjalanan tasawuf, orang tu adalah orang yang fasik. Fasik maksudnya dosa, orang yang berada dalam dosa, maksiat kepada Allah. Dia reti tentang halal dan haram, dia reti tentang hukum hakam, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Islam. Dia tidak berjalan ataupun tidak menjalani kehidupannya seperti seorang yang berakhlak dengan akhlak Islam, tidak ada tasawuf. Maka Imam Malik kata orang ni adalah orang yang fasik, tapi boleh tahan kira lagi. Wa man yatasawwafa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Tetapi orang yang ada tasawuf, akhlaknya cantik, akhlaknya baik, tetapi dalam masa yang sama dia tidak reti tentang hukum hakam Islam, tak reti tentang persoalan halal dan haram, dia zindik. Zindik lagi teruk. Zindik ni orang yang seolah-olah macam tak percaya kat Tuhan. Sebab tu salah satu perkataan ahli zindik, apa kata mereka? Mereka menyatakan bahawa kenapa kita nak kafirkan orang sedangkan Allah Ta'ala sendiri tidak pernah mengkafirkan manusia. Ini salah satu daripada ungkapan ahli zindik. Punyalah nampak macam cantik akhlak tu, punyalah nampak macam cantik perangai tu, sampai dia kata kita tak perlu pun nak kafirkan orang, tak perlu pun nak kafirkan manusia, sebab Allah Ta'ala tak pernah mengkafirkan manusia. Siapa yang kafirkan manusia? Tak, kita tak pernah mengkafirkan orang. Tapi kenyataan kamu yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala tak pernah mengkafirkan manusia, itu masalah tu. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan golongan yang kufar, berapa banyak dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan golongan yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan syirik, berapa banyak. Kalau dia kata jangan kamu mengkafirkan orang, betul, kita boleh setuju. Tapi ketika mana dia kata jangan cakap tu sebab Allah Ta'ala tak pernah mengkafirkan manusia, itu masalah. Saya tak nak lanjutkan sebab itu persoalan akidah. Tapi itulah antara sikap ahli zindik. Nampak macam cantik je perangai, mulut nak kena jaga konon-kononnya, tapi tak selari dengan syariat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, kata Imam Malik. Siapa yang menghimpunkan di antara dua perkara ini, dia reti tentang hukum halal, hukum hakam, halal dan haram, kemudian dia berjalan berakhlak dengan akhlak tasawuf, itulah orang yang tahaqquk, maksudnya kukuh pegangannya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, alimlah sealim mana kamu
tapi berjalanlah dengan perjalanan ahli tasawuf. Maksudnya tak ada guna kita ni kadang-kadang gerti tentang hukum hakam, mahir tentang persoalan ibadat dan sebagainya, tetapi akhlak kita jauh daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ada Islam, kita kena ada iman, kita kena ada ihsan. Itulah tasawuf. Benda ni penting. Benda ni penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi demikianlah wajib untuk kita mempelajari hukum hakam Islam. Zaman dulu ada seorang, ini cerita orang yang tasawuf tapi tak ada, ataupun orang yang tak mahir tentang hukum hakam. Zaman dulu ada seorang akhlaknya baik, seorang pemuda ni baik, tiap-tiap hari pergi semayang jemaah, jalan tunduk, cakap tak banyak. Satu hari dia keluar nak pergi solat jemaah, dia nampak, dia terjumpa seekor katak yang telah mati. Dia punya hatinya punya lembut, dia kesian kat katak ni. Dia ambil katak tu masuk dalam kocik, dia pergi semayang. Allahu Akbar, bawa katak tu dalam kocik. Nampak macam cantik, tasawuf, pasal hatinya lembut, kesian dekat makhluk Allah Ta'ala. Tapi hukum bawa bangkai dalam semayang, apa hukum dia? Kan jadi tak sah dah. Ini masalah. Sebab tu kita nak kena gerti tentang hukum hakam fiqah. Di kalangan kita berapa ramai yang dah mahir? Saya insya-Allah saya sangka baik dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua yang di kalangan orang yang telah mahir dalam persoalan ibadat. InsyaAllah, cuma kita ni sebenarnya untuk ingatkan balik. Ingatkan balik istilahnya adalah muzakarah, saling memberi peringatan sesama sendiri. Baik.